yang dia akan kata tentang, okey, wanita Islam tak boleh keluar keseorangan. Dia tak boleh keluar pergi Kota Baru, pergi Sarawak, pergi luar negara, terbang, turut kapal terbang, pergi seorang tanpa mahram. So ada orang dia akan ambil hadis yang Nabi kata wanita bila travel bermusafir atau pergi mana-mana, dia perlu pergi bersama dengan mahramnya. Itu hadis sahih. No problem. No problem. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ambil satu hadis saja. Dia tak lihat hadis yang lain. Saya tak kata dia salah ya. Hanya dia ambil satu hadis saja. Tapi kalau you lihat hadis-hadis lain, pada ada satu masa para sahabat dia risau kalau wanita kena pergi mana perlu ada mahram kan. Maka Nabi kata, sekiranya kalau Allah panjangkan usia kamu, akan sampai satu masa, okey, kamu akan dapat lihat bahawa wanita ni dia bergerak daripada Iraq pergi ke Mekah tanpa mahram, tanpa suami, ada yang tanpa bapa atau anak dia. Okey, tak ada apa-apa yang nak takut, melainkan binatang liar contohnya. So kalau kita lihat, kalau kumpulkan hadis semua itu, Nabi kata akan sampai masa wanita boleh bergerak, boleh bermusafir, boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat tanpa mahram. Dan bila ulama lihat keseluruhan hadis itu, ulama mula memahami the full keseluruhan hadis itu. Konsepnya adalah, tujuannya adalah apa? Satu perkataan saja. Keselamatan. Kenapa perlu ada mahram? Keselamatan. Okey? Dan kenapa boleh sampai satu masa wanita boleh pergi satu tempat ke satu tempat tanpa perlu ada mahram? Sebab dia akan sampai satu masa yang Nabi predicted satu masa bahawa ada banyak tempat yang kita boleh pergi yang selamat. Iaitu contohnya, kalau di rumah kita ambil Grab atau taksi, kita pergi ke airport. Selamat tak? Selamat. Dan di airport, rasa-rasa ada orang tak akan ganggu wanita itu tak? Kalau ada orang ganggu wanita itu hanya perlu minta tolong aja. Tolong! Betul? So, pertama, polis security akan datang. Kedua, masyarakat di situ juga akan datang. Maksudnya, mahram bagi wanita itu adalah masyarakat di situ. Daripada dalam kapal terbang, ratus orang. Sampai ke airport, ribu orang. Berarti, daripada satu tempat ke satu tempat, kalau dia selamat, wanita boleh travel. Sebab kadang-kadang ada orang, dia ambil hadis itu secara isolated. Dia buat tafsiran hadis itu secara tanpa lihat keseluruhan hadis itu. Tapi hadis yang dia sebut ini boleh digunakan. Kalau kita pergi ke satu-satu tempat yang keadaan memang tu keadaan tak selamat. Memang selalu ada jenayah berlaku. Selalu ada pelaku macam-macam. Maka hadis itu masih lagi boleh digunakan. So bila tempat-tempat yang kurang selamat, negara yang kurang selamat, maka adalah wajib untuk wanita bermusafir bersama-sama dengan mahramnya. Suami dia, bapa dia, anak lelakinya dan sebagainya. So, kalau mu'alaf tu dapat memahami, dapat mempunyai idea, memahami konsep sedemikian, maka kalau orang menterjemahkan satu hadis, orang bagi satu hukum, dia sendiri tahu bahawa yang orang itu cakap, mungkin dia hanya faham bahagian ini. Dia tak faham holistik, dia tak faham keseluruhan. Dia tak dapat lihat daripada atas, maka kefahaman dia sedemikian. Maka bagi kita, tak perlulah kita berhujah dengan dia atau bergaduh dengan dia. Kita diam aja, kita buat apa yang kita faham. Sebab bukan semua perkara, terutamanya kita ni mu'alaf. Bila kita nak cerita banyak lebih, nak cakap lebih sikit, nak bagi pandangan sikit, bukan semua orang boleh terima. Saya sendiri pun, seringkali bila saya bagi ceramah dan sedemikian, orang akan pandang saya, you ni mu'alaf, apa you tahu, apa you faham. So bagi saya, sekurang-kurangnya, saya tahu apa yang saya buat, saya faham apa yang saya buat, saya boleh bagi hujah dan saya boleh buat ijtihad sendiri.